Rakyat Malaysia miskin kerana malas. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Irwan Seriga Abdullah berkata, ada banyak peluang terhidang di negara ini. Rakyat Malaysia menjadi miskin kerana individu itu sendiri mahu hidup sebegitu. Jika warga Indonesia mampu mencari nafkah di sini, rakyat Malaysia patut lebih berjaya, kata. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas nasib kaum Melayu Malaysia. Rupanya perilaku kaum Melayu Malaysia memang sering dibandingkan dengan warga asing termasuk dengan orang Indonesia. Ada video yang menarik mengenai hal ini. Yuk kita simak ya. Rakyat Malaysia miskin kerana malas. Ketua Setiausaha Perbendaharaan Tan Sri Dr. Irwan Seriga Abdullah berkata, tidak ada sebab mengapa rakyat Malaysia miskin atau merempat. Sebaliknya ada pihak tertentu memberikan maklumat salah untuk mengelirukan rakyat. Ujarnya ada banyak peluang terhidang di negara ini. Rakyat Malaysia menjadi miskin kerana individu itu sendiri mahu hidup sebegitu. Ketua, semua yang duduk ni semua boleh jadi jutawan. Satu saja keinginan dalam tu, willpower Mak Saleh kata. Kalau nak boleh gunung pun dijatuhkan. Kalau nak naik atas bukit pun boleh, nak turun bukit, nak runtuhkan bukit pun boleh. Walaupun kecil-kecil macam ni pun boleh runtuhkan bukit. Yang senyum-senyum ni. Jika warga Indonesia mampu mencari nafkah di sini, rakyat Malaysia patut lebih berjaya, katanya dalam ucapannya pada hari graduasi 1MET baru-baru ini, lapor Free Malaysia Today, 28 September 2017. Irwan menafikan bahawa ekonomi Malaysia jauh terbelakang berbanding negara membangun lain yang menanggung hutang yang banyak seperti Bangladesh. Jika mereka mempunyai tangan, kaki dan boleh berjalan, mereka boleh mencari nafkah di Malaysia. Beliau mengaku terdapat 4 juta warga asing di Malaysia dan sesetengahnya menjalankan perniagaan. Jika kita kecaukit, separuh daripada mereka warga Indonesia, katanya. Oleh kerana itu, beliau berpendapat individu yang miskin adalah kerana salah diri sendiri yang kurang usaha yang bermaksud malas. Separuh daripada cokit ni yang menyaka semua orang Indonesia. Kalau orang Indonesia boleh hidup di Malaysia, orang Malaysia pun 10 kali ganda boleh maju. Pegang saja di Malaysia apa pun aku. Kalau pergi pasar malam penuh. Orang Malaysia ni buat makan. Jual apa pun dia beli. Letaklah satu minuman baru. Kata minuman ni kalau minum badan jadi sihat, darah jalan, semua jalan, tak ada penyakit. Terus orang kata ramai. Persoalannya, salah siapakah warga Indonesia berjaya membanjiri pasar di Malaysia dan mengetepikan peluang ekonomi kepada rakyat tempatan? Mengapa pendatang asing memperoleh peluang perniagaan di negara ini sedangkan mereka sepatutnya bekerja dan bukannya menjalankan perniagaan? Tanya Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi PKR William Leong dalam ulasannya di Malaysia Kini 29 September 2017. Beliau mengulas mengenai situasi lambakan warga asing yang semakin rancak melakukan aktiviti di premis perniagaan peruncitan di ibu negara. Mereka bukan lagi sebagai pekerja, malah berani mengusahakan perniagaan di negara ini, katanya. Menurut beliau, warga Nepal dan Bangladesh menguasai Jalan Silang, Jalan Tun Tan Siew Tin dan Jalan Bukit Bintang. Kini ia telah merebak dan menguasai Pasar Borong Selayang yang cukup popular sebagai lokasi pemborong barangan keperluan harian. Dengan kebanjiran warga asing di Selayang, ia sudah pasti amat membimbangkan penduduk tempatan. Malah lambakan yang tidak terkawal akan memberi kesan yang cukup negatif bukan sahaja kepada pembangunan ekonomi yang mampan dan keselamatan sosial juga, tetapi juga kepada keselamatan negara, ujarnya. Beliau memetik Kementerian Sumber Manusia yang menganggarkan sebanyak 6.7 juta pekerja asing berada di negara ini. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2.1 juta pekerja asing mempunyai permit dan bakinya adalah imigran haram. Oleh itu, saya menggesa pihak yang berwajib supaya lebih tegas dalam isu ini dan jangan membiarkan warga asing ini menutup peluang pekerjaan kepada warga tempatan.
Saya juga agak kecewa dengan senario ini kerana tiada pihak yang memandang serius mengenai perkara ini dan yang akan berlarutan sehingga menjejaskan mata pencarian anak tempatan, katanya. Aktiviti perniagaan warga asing yang kian membiak di seluruh negara jelas menunjukkan pihak berkuasa gagal bertindak terhadap golongan itu. Ini menimbulkan persepsi negatif rakyat termasuk tanggapan berlaku rasuah dalam melindungi peniaga asing itu. Begitulah guys kritik terhadap perilaku kaum Melayu Malaysia selama ini. Hal serupa juga disampaikan oleh Mahathir Mohamad. Orang Melayu suka menjual izin bisnis kepada orang lain, sehingga kaum lain yang sukses. Yuk kita simak ya. Beliau memberi contoh kerajaan memberi permit import AP untuk membawa masuk kereta terpakai sebagai usaha bagi membantu Melayu dan Bumiputera. Tetapi pemberian AP ini disalahgunakan dan dijual kepada pihak lain. Ramai yang mendapat AP dari kerajaan telah jadi pedagang AP. Ini kerana tabiat segelintir Bumiputera yang mahu mengaut keuntungan dengan cepat. Untuk menentukan bahawa Bumiputera juga akan dapat peluang memasuki dalam bidang yang baik ini, maka kita wujudkan satu lagi cara dengan memberi AP, Approved Permit, untuk mereka mengimport kereta-kereta terpakai yang sudah diperbaiki supaya mereka boleh jual kereta-kereta terpakai ini. Ini bukan satu perniagaan yang buruk. Tetapi seperti mana kita tahu, ramai yang dapat AP, berniaga AP. Menjual AP. Inilah yang berlaku. Kalau tak percaya apa yang saya kata, tak apalah. Tapi hakikatnya ialah mereka menjual AP. Mereka menjadi pedagang AP. AP didapat oleh mereka secara percuma daripada kerajaan, tak ada modal langsung. Dengan itu ramai yang meminta AP dan dengan dalam masa yang dapat itu juga mereka menjual kepada orang yang menunggu. Menjual bukan dengan harga yang murah. Pada masa itu satu AP berharga RM8,000. Mereka dapat 10 AP dan dapat RM80,000 sebulan. Cukup kaya, cukup banyak dengan menjual AP. Kerana tak ada modal yang terlibat. Dapat percuma, jual dengan harga yang tinggi dan berasa amat bangga kerana mereka sekarang ini menjadi kaya kerana dasar ekonomi baru. Begitu juga dengan skim negotiated tender yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk membantu Melayu dan Bumiputera. Menurut Tun Dr. Mahathir, Melayu dan Bumiputera tidak dapat bersaing tanpa mendapat kontrak melalui rundingan terus. Malangnya seperti AP, kontrak ini juga dijual kepada pihak lain. Akibatnya yang berjaya adalah bukan Bumiputera. Berusaha sedaya upaya untuk mencari peluang lagi banyak kepada Bumiputera. Tetapi kita dapati bahawa tabiat nak dapat kekayaan cepat ini menyebabkan mereka tidak berjaya. Kita lihat semasa kita melaksanakan dasar ekonomi baru, bukan Bumiputera yang berjaya. Bukan Bumiputera yang berjaya. Yang berjaya ialah bukan Bumiputera. Kalau fahamlah apa yang saya kata. Bandar Kuala Lumpur semakin besar, tersergam indah dengan bangunan pencakar langit yang didiri dengan batu marmar, granit dan sebagainya. Ini semua berlaku di zaman dasar ekonomi baru yang dicipta untuk menjayakan orang Melayu, Bumiputera, tetapi yang berjaya bukan orang Melayu dan bukan Bumiputera. Kerana apa? Kerana mereka menggunakan peluang apabila dapat membeli
kontrak AP dan sebagainya daripada orang Melayu, mereka menggunakan peluang itu untuk berniaga, mendapat keuntungan dan membesarkan syarikat-syarikat mereka sehingga mereka menjadi milioner, bilioner dan mereka mendirikan bandar Kuala Lumpur dan bandar-bandar yang lain. Menurut beliau, tidak guna melaungkan ketuanan Melayu. Sebaliknya, menjadi kuli orang bukannya tuan. Tidak bermakna mereka yang berjaya melaksanakan projek yang didapati daripada kerajaan adalah kroni kerajaan. Kalau tidak ada kemampuan untuk melaksanakan kontrak itu, jangan cuba mendapat kontrak. Kalau kita tak boleh. Kalau niat kita hanya untuk menjual kontrak yang kita dapat, maka kontrak yang kita jual itu tidak lagi sah, tidak lagi boleh dilaksanakan. Begitulah guys, masalah kaum Melayu Malaysia yang sebetulnya mendapatkan keistimewaan. Walau telah diberikan keistimewaan, ternyata kaum Melayu Malaysia masih juga tertinggal. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.